Dunia digital merupakan dunia yang kita jalani dan hidupi pada masa kini di mana teknologi sentiasa mengalami perubahan dan pembaruan dari semasa ke semasa untuk menjadikan hidup kita lebih mudah dan efisien. Manusia terlalu biasa menggunakan digital dalam kehidupan seharian, dalam apapun aktiviti dan pekerjaan yang dilakukan, bahkan untuk mengetahui masa dan tarikh juga menggunakan kemudahan digital yang lebih mudah. Seperti yang mana kita tahu dan tidak dinafikan bahawa teknologi sememangnya memberikan banyak kemudahan dan manfaat kepada kehidupan kita. Tidak hanya di dalam komunikasi sehari-harian, tetapi juga di dalam pendidikan, ekonomi, keselamatan, perubatan, dan banyak lagi. Dalam dunia teknologi dan digital, terdapat satu aspek penting yang disebut sebagai kewargaan digital. Kewargaan digital adalah suatu konsep yang digunakan dalam memberikan suatu pengetahuan tentang tata cara penggunaan teknologi dunia maya yang baik dan benar. Kewargaan digital juga dapat didefinisikan sebagai norma perilaku yang tepat dan bertanggungjawab dalam pemakaian teknologi dunia maya. Terdapat 9 komponen penting di dalam kewargaan digital. Yang pertama ialah akses digital, dan yang kedua komunikasi digital, dan yang ketiga literasi digital. Komponen yang keempat pula ialah perniagaan digital, dan yang kelima ialah etika digital. Komponen yang keenam pula ialah keselamatan digital, dan komponen yang ketujuh ialah hak dan tanggungjawab digital, dan yang ke-8 adalah kesihatan dan kesejahteraan digital, dan komponen yang terakhir ialah undang-undang digital. Di balik kemudahan yang kita nikmati adalah sangat penting bagi kita sebagai pengguna digital dan teknologi untuk mengetahui hak dan tanggungjawab dalam penggunaan digital. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan hak dan tanggungjawab dalam penggunaan digital. Sebagai pengguna digital, kita mempunyai banyak hak yang diberikan semasa menggunakan digital, antaranya ialah hak kebebasan bersuara. Pengguna bebas untuk menggunakan hak kebebasan bersuara mereka untuk memberikan komen dan pendapat di mana-mana platform media sosial. Namun begitu, pengguna haruslah bijak dalam memberikan pendapat maupun komen kerana apa yang dikatakan oleh kita mampu memberi kesan kepada orang lain secara langsung dan tidak langsung. Gunakan bahasa yang sopan ketika ingin menegur seseorang di dalam media sosial. Rakyat perlu bijak dalam menyuarakan pendapat terutamanya menerusi penggunaan media sosial walaupun Malaysia adalah sebuah negara demokrasi. Ia kerana menurut pensyarah kanan politik dan hubungan antarabangsa UUM, Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, menerusi platform media sosial, orang ramai bebas mengemukakan pendapat mereka tanpa sekatan dan ia boleh menimbulkan kekeliruan. Hak yang seterusnya adalah hak untuk privasi. Tidak perlu kongsikan data pribadi anda kepada orang lain walaupun orang tersebut merupakan ahli keluarga sendiri, kerana mereka mungkin akan menyalahgunakan data pribadi kita untuk kepentingan diri sendiri sama ada di dalam pekerjaan maupun perniagaan. Dari sudut kita sebagai pengguna, sebenarnya sebelum kita download aplikasi tersebut ataupun pelbagai aplikasi, once kita nak download, bila kita confirm, kita akan klik yang kita bersetuju dengan terms of agreement. Ya. So once kita bersetuju dengan terms of agreement, biasanya kita setuju bahawa data kita adalah tersimpan di bawah akta privacy, akan terjaga sepenuhnya. Ya.
Jadi sekiranya berlaku terhadap kemungkinan data kita cuba dimanipulasi, itu sebenarnya adalah di bawah ruang lingkup provider tersebut ya. Yang kita nampak di sini, data yang kita download itu adalah berdasarkan kepada GPS ya. Once kita on GPS, maksudnya lokaliti kita sebagai pengguna akan dapat dikesan lah ya. Jadi untuk kita tidak dikesan, seharusnya kita offkan GPS tersebut lah supaya kita lebih selamat. Dan kalau kita rasa kita tak perlu pun aplikasi tersebut, kita boleh uninstall. Hak di dalam penggunaan digital yang seterusnya ialah hak untuk akses digital. Kita sebagai pengguna digital diberi kebebasan untuk mengakses digital bilapun dan dimanapun untuk kesukaan dan pekerjaan kita. Digital mampu memberikan kita keseronokan untuk melegakan tekanan di tempat kerja dan sekolah. Namun begitu, penggunaan digital haruslah dikawal agar kita tidak terlalu ketagih. Seterusnya, bagaimana pula yang dimaksudkan dengan tanggung jawab di dalam penggunaan digital? Tanggung jawab yang pertama adalah tanggung jawab untuk tidak memalsukan identiti dalam apa acara sekalipun. Sebagai contoh, semasa membuat akaun email, Facebook, Instagram, dan lain-lain, haruslah menggunakan data pribadi sendiri tanpa mengeksploitasikan data pribadi orang lain. Sebagai pengguna digital, kita mempunyai tanggung jawab yang lain, seperti bertanggung jawab untuk memuat turun musik, video, dan bahan lain secara sah. Perkara ini sangat penting untuk diberi perhatian kerana selain menghargai hasil karya orang lain, kita juga dapat mengelakkan peranti kita mengalami serangan virus yang mampu merosakkan sistem peranti kita. Tanggung jawab yang seterusnya adalah tanggung jawab untuk memastikan data dan maklumat selamat daripada penggodam. Oleh itu, kita sebagai pengguna digital tidak seharusnya menekan atau mengakses link yang diberikan tanpa memeriksa kebenaran link tersebut. Hal ini demikian kerana link tersebut berisiko untuk mencuri dan menggodam data pribadi anda. Namun begitu, di balik kemudahan dan kesenangan yang kita nikmati dari kewujudan digital ini, kita menyadari bahawa terdapat isu dan cabaran yang kita hadapi semasa menggunakan teknologi. Antara isu dan cabaran tersebut ialah: yang pertama ialah penyebaran ketidaktepatan maklumat. Maklumat yang tidak tepat apabila disebar akan mengelirukan orang ramai dan juga akan menimbulkan fitnah. Di samping itu, fitnah yang telah disebarkan akan mengaibkan orang lain. Ketika COVID-19 mula menular, mereka yang kononnya bergelar wartawan rakyat tidak boleh duduk diam. Pelbagai mesej, imej dan maklumat palsu tular sehingga mengeliru dan mencemaskan rakyat. Yang tak masuk di akal pun ada. Contohnya penggunaan termometer inframerah tanpa sentuh yang dikatakan boleh menyebabkan kanser otak. Sifat ingin menjadi juara dan hero viral nyata telah menjadikan kebebasan bersuara sebagai lesen menghalalkan tindakan. Kebebasan bersuara, undang-undang yang lebih ketat perlu dilaksanakan.
Justru Azizuddin menegaskan media arus perdana memainkan peranan penting untuk memastikan maklumat sebenar disalurkan kepada rakyat sebelum bermulanya penularan berita palsu. Isu dan cabaran yang seterusnya adalah berkaitan dengan isu keselamatan, di mana pengguna digital berisiko data peribadi mereka digodam, terdedah kepada buli cyber dan juga mendapat ancaman keselamatan diri, keluarga dan harta benda. Isu yang seterusnya adalah mendapat serangan pelbagai virus. Virus ini akan menjejaskan sistem komputer dan juga mengganggu penggunaan harian dalam teknologi maklumat dan telekomunikasi. Sebagai salah satu pengguna digital, saya berharap dunia digital di masa akan datang akan lebih menumpukan kepada sistem pendidikan kerana segala sesuatu yang kita impikan adalah bermula dari pendidikan. Dengan adanya kecanggihan teknologi di dalam pendidikan akan membantu generasi muda akan menerokai sesuatu perkara yang baru di dalam mengubah dunia ke arah yang lebih baik dan sejahtera. Dengan adanya bakal pemimpin yang bijak, kita dapat mengatasi isu dan cabaran agar dunia digital yang kita impikan dapat diwujudkan di mana kita boleh hidup dalam keadaan yang lebih bebas dan senang di dalam pekerjaan harian kita. Pengangkutan yang kita miliki di masa akan datang akan lebih memudahkan pergerakan kita ke mana sahaja tanpa menjejaskan ekosistem dan teknologi perubatan, juga dinaik taraf agar semua manusia dapat hidup di dalam keadaan yang sehat dan sejahtera dengan berkat teknologi yang ada. Oleh itu, marilah kita semua menjadi pengguna digital yang bijak.